السلام عليك يا رسول سلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama daripada adalah Hakim bin Ramli, nama Matrix 2218-008. Jadi ini adalah ahli grup saya. عليك صلوات الله عليك. Jadi sebelum kita menyambung perbahasan tentang apakah itu iman, apakah itu Islam dan apakah itu ihsan, kita lihat dulu video-video daripada ceramah ustaz-ustaz yang berada di UWIS. Jadi kita akan sambung selepas ini. Kadang-kadang kita tersalah faham tentang agama kita, iaitu Islam ini. Ada yang sudah menganggap bahawa apabila dia selesai melaksanakan rukun Islam, maka dia sudah menjadi seorang Muslim. Adapun dalam hadis Rasulullah itu menyebut bahawa Islam itu, seseorang menjadi Muslim itu apabila dia beriman, rukun iman, selesai rukun imannya, kemudian rukun Islam, dan yang ketiga ialah ihsan. Yang ketiga inilah yang selalu kita terlepas. Jadi didatangkan buku ini bagi membahaskan tentang ihsan, tentang ihsan. Baik, dalam buku ini menyentuh bahawa iman itu adalah input, sesuatu yang masuk ke dalam fikiran kita, masuk ke dalam hati kita, sehingga kita yakini. Itulah yang dinamakan sebagai iman. Ataupun yang kita pelajari, ia berkaitan tentang rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Itu adalah input, sesuatu yang masuk dalam diri kita dan kita imani dan kita yakini. Dan ini tidak habis di situ. Kita belum sempurna menjadi seorang Muslim kalau hanya sekadar beriman. Adapun iman ini perlu dibuktikan. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita bukan sekadar beriman dalam hati, tetapi kita buktikan dengan perbuatan. Jadi daripada iman itu, input yang masuk dalam diri kita, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada agama ini, maka berlakulah proses Islam yang kita namakan sebagai rukun Islam. Jadi rukun Islam ni dia duduk di tangga yang kedua dalam proses kita nak menjadi seorang Muslim. Islam, rukun Islam itu ialah pada level yang kedua. Jadi kalau orang yang menganggap bahawa selesai rukun Islam dia, maka dia belum menjadi seorang Muslim yang sempurna. Kerana dalam hadis Rasulullah menyebut bahawa seorang Muslim itu dia adalah iman, Islam dan juga ihsan. Baik. Dan kalau kita lihat dalam rukun Islam, dalam rukun Islam ini kita solat, kita puasa, kita mengerjakan haji. Dia bersifat berulang-ulang. Kalau kita puasan, dia bersifat berulang-ulang. Kalau kita solat 5 waktu sehari semalam, esok kita solat lagi, lusa kita solat lagi, sampai umur kita 20, 30, 40, 50 tahun, kita masih mengulang-ulang perbuatan solat tadi. Jadi kenapa dia berulang-ulang? Jadi ulama mengeluarkan hikmah daripada rukun Islam yang bersifat berulang-ulang ini, ialah kerana ianya satu bentuk proses ataupun latihan.
Kalau kita nak jadi pakar, kita kena buat sesuatu perkara itu dengan berulang-ulang sehingga kita jadi pakar. Kalau kita nak jadi pakar bedah, kita kena banyak melakukan operasi bedah lah, kan? Sampailah kita jadi pakar. Kalau dia ni pakar bedah jantung contohnya, jadi dia banyak melakukan operasi sehingga dia kenal macam-macam jenis jantung dah, dan dia seorang yang pakar. Okey. Dan begitulah rukun Islam. Tahun ni kita puasa, tahun depan kita puasa lagi. Kalau kita hidup 50 tahun, dah 50 kali dah kita berjumpa dengan Ramadan. Jadi sifatnya berulang-ulang. Dan sifat yang berulang-ulang ini ianya adalah latihan. Jadi latihan untuk apa? Itu persoalan. Latihan untuk apa? Ibadah kita yang berulang-ulang ini latihan untuk apa? Itu yang pergi kepada ihsan. Okey. Input tadi keyakinan, ilmu yang masuk memberi keyakinan kepada kita. Daripada keyakinan itu kita buat. Itu yang dinamakan sebagai proses. Yang kita buat itu buat untuk apa? Buat untuk menjadi seorang Muslim. Untuk menjadi seorang Muslim. Sebab kita tidak boleh berfikiran sekular. Okey? Fikiran sekular ni dia meletakkan ibadah itu ataupun ibadah khusus rukun Islam itu ialah matlamat akhir. Aku dah sempurna dah rukun Islam, aku dah pergi haji, dah puasa, aku jadi seorang Islam dah. Dia tak jadi Islam yang sempurna kerana dia habis kepada ibadah. Dan sifat yang berulang-ulang tu boleh menjurus kita kepada ibadah tu ibadah hanya bersifat ritual. Bersifat ritual. Bersifat ritual ni maksudnya kita tidak memahami ibadah tersebut. Kita hanya buat dan kita ulang perbuatan tu sebab mak ayah kita buat, tok nenek kita buat, guru kita buat, jadi kita ulang je benda kita tak. Akhirnya kesannya ialah lahirlah Muslim yang rajin pergi masjid tapi ambil rasuah juga. Ramadan tambah dengan tarawihnya, dengan tahajudnya. Tapi bila jumpa dengan orang, mulut maki orang. Hanya di mana? Latihannya pada rukun Islam. Jadi rukun Islam itu latihan untuk apa? Untuk lahirnya seorang Muslim, mukmin, muttaqin. Iaitu ihsan itulah. Dalam hadis Nabi itu, dalam hadis Jibril itu sebut, ihsan itu apa dia? An ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kita beribadah tu, ibadah tu luaslah. Seluruh kehidupan kita ni, setiap perbuatan kita itu dah ibadah bila kita dalam keadaan sedar. Sedar apa? Sedar yang Allah itu melihat kita. Kita buat ibadah tu seolah-olah kita rasa Allah di hadapan kita ataupun Allah itu melihat kita. Itu ihsan. Baik. Jadi kita faham. Jadi kesimpulan yang boleh saya simpulkan bahawa bukan bermakna kita sudah menyempurnakan iman, rukun Islam hanya sekali dan terus menjadi Muslim. Tidak. Jadi perkara ini perlulah berterusan daripada awalnya kita hidup sehingga akhir penamat riwayat hidup kita. Yang makna kita perlulah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beriman dengan cara mengikut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang mana kita wajib meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud tanpa adanya tempat. Allahumma wujudun bila makan. Jadi
kita wajib meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, wajib beriman dengan Rasul, wajib beriman dengan malaikat dan berbagai lagi. Manakala rukun Islam, kita wajib melakukan solat fardu, wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wajib membayar zakat, wajib mengerjakan haji. Jadi perkara ini perlulah berterusan. Tidak boleh tidak sekali pun kita terlepas. Tetapi adakah makna kalau kita terlepas seperti tidak melakukan solat, tertinggal solat fardu, adakah kita jatuh kufur? Tidak. Kita masih sebagai Muslim tidak jatuh kufur, tetapi ada dosa besar terhadapnya. Jadi kita kena dan ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan solat, ketika kita melakukan ibadah haji, mesti ada ihsan. Ihsan ini apa? Yakni kita melakukan ibadah solat, kita melakukan ibadah apa-apa perkara, ibadah kepada Allah, niatnya mestilah kepada Allah. Itu adalah perkara utama. Bukanlah kerana ada ibu bapa yang melihat, bukanlah kerana ada nak tunjuk dengan ibu mertua, bapa mertua, bukan. Tetapi yang utamanya kita perlulah niat ni, kita melakukan ibadah ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ketika kita melakukan ibadah, kita merasakan Allah sedang memperhatikan gerak-geri segala pergerakan yang kita lakukan. Bukan hanya ketika ibadah sahaja kita merasakan perkara itu setiap masa. Setiap apa-apa perkara yang kita ingin lakukan, tidak kira lah minum ke, berjalan ke, cuba istiqamahkan perkara itu. Kerana bila kita istiqamah ke perkara itu, kita pasti akan malu sekiranya kita ingin melakukan maksiat. Jadi itulah kesimpulan yang boleh saya simpulkan. Saya harap daripada video ini kita boleh ambil pengajaran dan iktibar, dan kita sampaikan kepada orang lain. Moga-moga dengan penyampaian saya ini dan tuan-puan yang dengar harap mendapat pengajaran dan iktibar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.